أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر تمم بالخير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا علم درجة. Kata Allah, kami mengangkat darjat di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Shadaqallahul Azim, surah Mujadilah ayat yang ke-11. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah, pada malam ini kita menyambung kuliah pengajian menggunakan kitab Petunjuk Nabawi bagi Hati. InsyaAllah kita menyambung pada muka surat 33, perkara yang keempat. Muka surat 33, perkara yang keempat, iaitu keadaan manusia yang menghadapi saat musibah ataupun ujian musibat. Perkara yang ketiga kita dah sebut dan kita dah hurai panjang tentang keadaan yang disebut rela ataupun redha, ataupun juga disebut rela hati. Tingkatan yang cukup tinggilah di atas tingkatan sabar. Malam ni kita nak tengok macam mana insan-insan manusia yang diuji oleh Allah dengan ujian musibah, apakah keadaan mereka itu sejajar dengan syariat Islam ataupun sebaliknya. Baik, kata tuan kitab, oleh kerana itu sebahagian mereka melihat bahawa di sana terdapat satu darjat yang lebih tinggi daripada redha, yakni darjat syukur terhadap bala. Macam mana kita nak bayangkan orang yang syukur terhadap bala Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun ataupun sekelumit di dalam lubuk hati jiwa mereka itu rasa Tuhan ni tak patut, rasa Tuhan ni tak adil, rasa Tuhan ni tak aci, rasa Tuhan ni sebagainya lah, seumpama dengannya. Kalau sekiranya itulah yang ada di dalam jiwa dan hati kita, bermakna kita sudah mensyukuri di atas ujian musibah yang Allah timpa ke atas diri kita. Hal ini samalah dengan sikap Al-Khansa apabila mendapat berita tentang kesyahidan 4 orang puteranya dalam peperangan Qadisiyah. Lantas ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan syahidnya mereka itu, dan aku mengharapkan agar Tuhan aku menghimpunkan aku dengan mereka di dalam limpahan rahmatnya. Ini disebut dalam nota kaki Usud Al-Ghabah, iaitu dalam satu kitab. Baik, kita melihat ada orang yang diuji oleh Allah dengan suatu keadaan kematian yang meragut nyawa, bukan kata sikit. Kalau disebut di dalam peperangan Qadisiyah ini, iaitu seramai 4 orang putera. 4 orang putera yang disebut daripadanya meninggal syahid di medan perang. Tak ada orang yang tidak bercita-cita untuk mati syahid di medan perang.
Bila namanya seorang Islam, Muslim, mukmin, maka cita-cita yang paling tinggi ialah syahid. Mati syahid. Sebab kita sedia maklum bahawa mati syahid ni kedudukannya di sisi Allah ni bal ahya. Maknanya Allah bagi tahu orang yang mati syahid ni di sisi aku ni dia hidup. Orang yang mati syahid di sisi Allah ni hidup. Dia tak sama kedudukan orang yang mati yang bukan mati syahid. Itu kelebihan orang yang berperang di jalan Allah. Saya dah sebut dah bagaimana Hanzalah bin Abi Amir meninggalkan isterinya yang baru dinikahi. Belum satu malam pun, tu saya kata satu hari, semalam pun tak habis lagi. Tapi dia sanggup meninggalkan isteri yang disayangi, yang Jamilah binti Ubay, semata-mata nak perang fisabilillah. Saya dah bagi tahu dah bagaimana jawapan daripada isteri. Isteri bagi tahu, bang, kan Nabi bagi tahu dah boleh tangguhkan besok pagi. Tak kalut dah sangat malam ni ataupun sebelum subuh nak pergi dah ke medan Uhud. Nabi dah beri green light dah. Maksud dia Nabi tak marah. Tangguhkan tu bukan maksud tak pi, cuma lambat sikit. Esok pagi duha pukul 9 ke macam tu lah. Jawab Hanzalah bin Abi Amir, abang tidak mahu menangguhkan urusan abang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni yang power ni. Yang kata orang yang bercita-cita mati syahid sebab dia tahu balasan orang mati syahid ni syurga. Tapi bukan senang. Bukan senang nak jadikan jasad dia yang dimasukkan ke dalam kubur dalam keadaan tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan dan terus masuk ke dalam liang dalam keadaan dengan baju berdarah dengan luka dan semuanya itu akan menjadi syahadah, saksi esok di hadapan Allah. Ni yang orang nak cari ni. Kita tak sampai ke tahap inilah keadaan kita hari ni berjuang. Mungkin kita boleh tengok bagaimana pejuang-pejuang Palestin di Gaza umpamanya, Masjidil Aqsa. Mereka ni nak protect, nak selamatkan kesucian masjid yang ketiga suci di dunia, Al-Aqsa Syarif. Mereka ada peluang. Hak kita, boleh kita hadir majlis ilmu ni, mujur dah tuan-tuan. Allah bagi ruang dan peluang. Walaupun tak syahid fisabilillah macam orang berjuang di medan perang, tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Bergerak daripada rumah tadi, Allah dah kira, malaikat kira dah selangkah demi selangkah, baik dengan motor, baik dengan kereta, semua dah diberi ganjaran, catatan ganjaran pahala oleh Allah. Sampailah kita ke Masjid Ar-Rizwaniyah dan juga usai majlis ilmu dan solat fardu isyak berjamaah. Pahala besar. Cuma tak sama dengan orang yang dapat pahala yang amat-amat besar, yakni perjuangan sehingga mereka mati di medan perang. Maka nampak apa kata Al-Khansa tadi, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan syahidnya mereka. Mana redha. 4 orang sekali anak hilang, tak apa, aku redha. Ini kedudukan ayah ni. Dan aku mengharapkan agar Tuhan aku menghimpunkan dengan mereka di dalam limpahan rahmat. Si ayah ni pula mengharapkan, hopefully, mudah-mudahan aku ni juga nanti dapat himpun dengan anak aku esok di mahsyar Allah dengan rahmat Allah. Walaupun pak dia tak pi perang, maksud dia bapak dia tak mati di medan perang, anak-anak 4 orang yang mati di medan perang bagi dia cukup dah. Ni yang tuan-tuan, kita tak menghafal Quran, tapi kita dapat hantar anak kita ke pusat-pusat pengajian Quran, tahfiz. Ya Allah, tadi hari ini Sari Suntuk menguruskan kemasukan pelajar baru ke Mahat Tahfiz Al-Khalidiyah Matak di kampung Seri Kinta Ipoh. Masuk 22 orang lagi hari ini, alhamdulillah. Dah ada lebih kurang 80 pelajar. Bukan senang tuan-tuan nak menguruskan 80 pelajar ni. Macam-macam dugaan, ujian, cabaran Allah. Tuhan yang tahu. Nampak macam senang aja, seronok aja, kan? Pelajar-pelajar ada di tahfiz, saya ada di Kuala Kangsar.
Macam ustaz tak ada apa nampak. Iyalah tak ada apa. Macam-macam nak kena fikir tuan-tuan. Harapan mak ayah tadi bila hantar anak, dia tahu anak aku duduk di sini. So within 3 years, aku nak anak aku ni 30 juzuk Quran. Apa pun masalah problem, aku dah bagi yuran sekian-sekian. Okey, cukup tak cukup, maka aku nak anak aku jangan sampai tak makan. Tuan-tuan. Aku nak anak aku jangan sampai hampa tibai, hampa balun, rotan, sampai patah riuk. Yang tu contohlah. Kan? Kalau buat macam tu, esok aku datang dengan lawyer-lawyer sekali. Tuan-tuan, macam mana agak-agak? Tak menung kita. 80 pelajar ni. Macam-macam PL, macam-macam perangai. Bukan kita kata semua masuk tu kira terus jadi akhlak Rasulullah. Tak. Makna kita nak melalui satu proses tarbiyah. Proses tarbiyah di awal mesti bagi tahu pada anak-anak ni apa dia? Yang macam mana Luqmanul Hakim bagi tahu pada anak dia, ya bunayya, sesungguhnya wahai anak aku, la tusyrik billah, kamu jangan syirik kepada Allah. Ni tuan-tuan, kita nak absorb, nak serap masuk pada diri, jiwa, perasaan, jiwa anak-anak ni yang paling usia muda tadi 10 tahun. 10 tahun tu next year berapa hari lagi lah. Ni sekarang ni kira masih lagi 9 tahun. Tuan-tuan, nak bagi tahu pada anak dia apa dia yang dikatakan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuh bin nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, macam-macam lagi lah, sifat 20. Hak mereka tahu, mak aku ajar Tuhan ada. Siapa Tuhan? Allah. Nabi ada. Siapa dia? Rasulullah. Tuan-tuan, cabaran tuan-tuan. Mak ayah nak 30 juzuk selesai. Inilah yang mau tak mau tuan-tuan kena pikul tanggungjawab. Mak ayah tu hantar tu kira dah alhamdulillah. Kami ni tak hafal Quran, baca pun gelong lagi ustaz. Tapi kami nak anak kami, tadilah harapan ini, anak menjadi al-hafiz, menjadi orang yang bukan maksud menghafal tu hafalan saja, tidak. Hafiz ni dia memelihara Al-Quran. Allah sebut dalam surah Al-Hijri ayat 9, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami yang turunkan al-dhikr. Apa makna al-dhikr? Quran ni di banyak nama. Selain daripada nama Al-Quran, dia ada Al-Furqan, Al-Mubin, Al-Karim, Al-Shifa, macam-macam. Al-dhikr. Kami turunkan al-dhikr, yakni Al-Quran, dan Allah bagi tahu wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga dan memelihara. Nampak? Itu maksud hafiz. Bukan sekadar dia boleh hafal 30 juzuk, dia kena pelihara Quran ni dalam dada dia. Tu yang proses bukan mudah tuan-tuan. Nak lekatkan 30 juzuk yang disebut daripada juzuk Quran 6236 ayat yang ada 114 surah. Tuan-tuan, cabaran. Tapi kita rasa seronok sebab akhir-akhir zaman ni kita tahu bukan senang tuan-tuan. Anak-anak ni dengan rela hati yang mereka betul-betul ada iradah, kehendak mereka bukan sekadar nak baca Quran tetapi nak hafal Quran. Tuan-tuan, 4:30 pagi dah bangun ni. Ini pagi ni start lah orientasi hari ni dah. Mulai petang tadi dah orientasi. 4:30 pagi bangun. Ni bukan ragging, bully tu lain cerita. Ni isu bully tuan-tuan. Kuala ni panas ni. Kan isu bully kan Kuala. Duk satu dunia dah sebut tengok Kuala. Tapi tak berani cakap. Ada orang kata yang ni, ada orang kata yang ni. Kan? Betul ke tak tahulah, wallahu alam. Sebab dalam surat khabar pun ataupun dalam berita pun tak sebut kan. Tapi orang duk macam tu lah, duk kata MRSM ke, Clifford School ke, ataupun MCKK. Ada juga masuk tu. Tak tahu mana satu betul, tak tahu. Ya, mudah-mudahan tak apalah. Ya, bukanlah kita kata apa. Maksudnya itu menjadi pengajaran mana-mana sekolah pun. Ya, jangan buat sewenang-wenang. Sianlah tuan-tuan mak ayah. Ya. Anak jadi macam ni sebenarnya kesian mak ayah. Bila mak ayah dapat satu panggilan daripada IPD Kuala Kangsar, minta hadir ke IPD Kuala Kangsar bagi membantu siasatan anak-anak yang didapati
terlibat dalam kes buli yang diisukan daripada KK Kuala Kangsar, tuan-tuan. Tak longgar lutut, mak ayah dengar. Hai, apa ni? Ni adalah sikit yang kami nak minta kerjasama daripada parents, ibu ayah, tuan-tuan. Bukan kata calang-calang orang ni yang dapat masuk, yang katakan tak kira lah, sama ada yang tiga-tiga yang saya sebut. Ui, tuan-tuan, kita kata jenis clever boy, tuan-tuan, jenis budak yang cerdik lah, cerdik, pandai. Tapi bila once sekali benda macam ni nak berlaku, tuan-tuan, balik musibah nampak. Mak ayah tak boleh tidak, perlunya mereka sabar. Bayangan dalam kepala ni, anak aku ni bila kes polis ni, esok pergi mahkamah, mereka ni underage, bawah umur. Kemudian juvana, fikir-fikir, ya Allah, anak aku ni form 1 ni, tuan-tuan, terbayang Nun, Melaka, tuan-tuan. Hendrik Geni, tuan-tuan, Hendrik Geni. Ui, sekolah ni orang duk sebut sekolah jahat. Allah, dia bukan sekolah jahat. Ialah orang duk sebut Hendrik Geni tu macam tu, tapi sekolah pemulihan akhlak, yang mana mereka ni terbabas, tergelincir, diril akibat dari menungkil pengaruh dan macam, bukan kehendak mak ayah dah. Dan mak ayah tak boleh salahkan Tuhan. Oh, daripada umur sehari anak aku keluar daripada perut, kemudian aku jaga makan minum gitu gini sampai umur 13 tahun, anak aku spoil. Mereka boleh buat macam ni. Berapa orang yang saya dapat nak maklumat yang kita tengok dalam internet apa semua, 6 orang tak silap, yang baru tangkapan 2 orang lagi. Bukan kehendak mak ayah, tapi anak. Bila ini berlaku, tuan-tuan, telah kata tadi ibrah, pengajaran untuk kita semua. Jadi balik harapan tadi mak ayah, bila hantar Ustaz, kami nak kalau boleh anak kami akhlak Al-Quran, kami nak anak kami akhlak Al-Quran, kami nak anak. Alhamdulillah, harapan mak ayah, mereka tak hafal Quran, tapi harap-harap biarlah anak mereka menghafaz Al-Quran. Alhamdulillah, tuan-tuan, ada 80 orang yang mana pelajar-pelajar. Mudah-mudahan minta doa juga daripada tuan-tuan semua, dan juga orang kata apa, dia sokongan, tak kira lah apa juga yang boleh bagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan memberi ganjaran besar di atas pengorbanan perjuangan pada diri dan juga pada harta yang kita buat. Baik, sambung balik tadi, maka dikatakan oleh bapa kepada 4 orang yang mati syahid tadi, maka mengharapkan, ya, aku nanti dihimpunkan bersama dengan mereka dengan limpahan rahmat. Baik, sambungan di bawah, dialah Al-Khansa, orangnya yang menangis begitu banyak ketika saudaranya Sakhar terbunuh, dan ia mewarisi beberapa buah qasidah. Dan ini berlaku semasa ia berada di dalam zaman jahiliah dulu. Alangkah jauhnya sikap Al-Khansa semasa dalam jahiliah berbanding sikapnya semasa dalam Islam. Itulah kehebatan Islam dalam membentuk peribadi Muslim. Peperangan Qadisiyah ni berlaku di zaman Umar Al-Khattab, yakni pada tahun yang ke-15 Hijri. Yang ini bukan zaman Rasulullah, zaman Umar menjadi pemimpin khalifah Islam. Jadi disebut tadilah Al-Khansa ni sebelum dia Islam, jahiliah dia ni, dalam keadaan dia jahiliah. Dan bila mana dia masuk Islam, nampak alangkah jauhnya sikap Al-Khansa. Yang kata, ya, sahabat Umar Al-Khattab ni jauh sangat bila mana dah masuk Islam, lalu dia jadi orang yang betul-betul mendapati bahawa Islam ni agama yang banyak membantu diri daripada terus berlaku zalim dan kejam. Ini yang katakan syukurnya Al-Khansa ini, bila dia convert, dia masuk Islam, tuan-tuan, Allah jaga dia, Allah pelihara dia, hasil anak-anak yang ada syahid di jalan Allah. Itu yang saya kata tadi, kita daripada 10 orang anak lah katakan, dapat seorang yang boleh hafal Quran pun jadi dah, tuan-tuan. Memanglah kita nak anak semua berjaya cemerlang. Janganlah semua 10 orang ni nak jadi engineer, doktor, kemudian arkitek, lawyer. Ambillah seorang, buat benih sikit, tuan-tuan. Ibu sekalian, ada niat dalam hati, aku nak masukkan anak aku pada Mahat Tahfiz, contoh gitu je. Yang hantar anak macam-macam latar belakang. Ada yang bapak dia rockers, main gitar, tapi anak dia hantar sekolah tahfiz.
Dia tak suruh anak dia main gitar. Bukan seorang, 2-3 orang. Seorang dah pergi ke Mesir, anak dia. Seorang dia hantar sekolah tahfiz. Bagus. Ada lagi sekolah agama. Bapak main gitar. Itu nak cerita dia. Ada orang yang macam tu. Ya, tu kata tu, jadilah dapat seorang jadi daripada 10 orang ni. Benih lah kita kata. Kalau semua duk jadi doktor engineer bagus lah. Kalau kita letak sikit dia punya gelaran di Al-Hafiz, Dr. Syarifuddin Al-Hafiz. Oh, cantik. Doktor ni bukan doktor PhD, doktor perubatan, medik. Tapi di hujung tu Dr. Syarifuddin Al-Hafiz. Ni yang kita takut, doktor pun tidak. Hujung Al-Hafiz pun tidak. Dimari nama yang macam-macam jenis nama hari ni lah. Cantuman daripada nama mak dengan pak dengan mak. Dimari pula dengan nama sikit, mari daripada Italy campur Brazil pun ada. Tak tahu nak bunyi macam mana, Lorenzo ke apa, kita tak tahulah. Dr. Lorenzo pun tidak, Lorenzo Al-Hafiz pun tidak. Akhirnya jadi Lorenzo Al-Hafuz. Jadi habis dah tuan-tuan. Jenis Al-Hafuz ni kita tak mau ni. Biarlah tuan-tuan, daripada ramai-ramai anak kita ni, seorang pun jadi dah. Kalau tak dapat yang ramai tadi menghafal Al-Quran, mudah-mudahanlah kau adalah rezeki, manalah tahu. Nampak jemaah Masjid Ridwaniyah ni muda-muda lagi ni, ada peluang lagi ni tuan-tuan, insya-Allah. Kalau nak peluang lagi, kena menikah lagi seorang. Itu confirm lah tuan-tuan. Itu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambung balik. Bagaimana ia tidak memuji Allah di atas kesyahidan itu, sedangkan mereka telah mencapai syurga Firdaus yang tinggi. Lihatlah, sekiranya seorang wanita dapat mengeluarkan 4 orang anaknya daripada universiti dan pengajian tinggi dalam masa 1 tahun, adakah ia tak gembira? Tuan, kita buat satu kiasan. Tak seronok ke kalau anak 4 orang ni dalam satu masa 1 tahun ni dia pun ni grad. Kita ni nak pergi mana satu convocation anak ni? Hak seorang di Universiti Malaya umpamanya, hak seorang lagi di Oxford University, Allah jauh benar, di England tu. Seorang lagi graduan daripada Universiti New York umpamanya. Seorang lagi ada di UiTM Shah Alam. 4 orang ni katalah satu masa ni, tahun tu 4 orang ni grad. Tak seronok ke mak ayah? Masing-masing ni, anak aku ni doktor, anak aku ni lawyer, seronok. Ni yang dimaksudkan tadi. Maknanya Al-Khamsah tadi, bila mana matinya 4 orang anak, 4 orang ni kira berjaya. Macam anak yang graduate tadilah, combo dalam tahun yang sama. Memang seronok, itu dimaksudkan tadi, syahid. Manakah yang lebih agung, mendapat syahadah di jalan Allah atau syahadah sijil di dunia? Yang ni tuan kitab dia tegah di sini nak jadi satu bentuk pertanyaan. Kalau katakan kita anak yang graduate di dunia tadi, 4 ni grad daripada universiti di dunia, kita dah seronok dah. Kalau katakan yang kata grad, yang ni mati dengan kalimah syahadah 1 dan syahid di jalan Allah. Persoalannya, mana lebih mulia, mana lebih tinggi? Adakah syahid perang di jalan Allah lebih tinggi, ataupun sijil-sijil syahadah juga, sijil-sijil yang kita dapat, makna segulung ijazah ke diploma, yang mana lebih tinggi? Semua orang pasti akan jawab, mesti yang lebih tinggi adalah syahid berperang di jalan Allah. Syahid perang di jalan Allah. Confirm dah syurga. Yang ada sijil ni belum tentu ni. Tapi masih lagi dalam kita katakan kegembiraan, keseronokan, kebahagiaan. Cuma nak tanya tadi, mana yang lebih tinggi? Mesti orang akan kata syahid akhirat lah. Maksud dia syahid dunia dan akhirat. Yang mana mereka ni mati di jalan Allah, di medan perang. Tinggi kedudukan mereka. Perumpamaan orang yang bersyukur seumpama orang yang berjaya keluar daripada universiti dan mencari pekerjaan tetapi tidak didapatinya. Ini kalau sekiranya orang yang, kalau dia kata dapat sijil jazah, belum tentu dia dapat kerja. Seronok habislah 4 tahun
Habis berapa ribu dah duit mengaji. Tu pun PTPTN tak bayar lagi. PTPTN tuan-tuan. Kadang dah anak 4 orang. PTPTN tak habis lagi. Banyak. Tapi kalau syahid di jalan Allah tadi, di medan perang, semua dah dapat. Semua dah dapat. Dalam keadaan mereka tadi hidup di sisi Allah. Perumpamaan orang yang bersyukur tadi. Kemudian dengan perantaraan seseorang ia berjaya memperolehi pekerjaan dalam salah satu syarikat. Lalu dibawa kepadanya surat tawaran kerja yang tentu tidak terlepas daripada kesusahan. Apakah ia reda dengan pekerjaan itu sahaja? Tentulah tidak. Malah ia berterima kasih juga kepada orang yang berusaha mendapatkan kerja untuknya. Ia akan berterima kasih sepenuh hati. Malah kadang-kadang ia tidak terdaya menggambarkan betapa gembiranya dengan pekerjaan tersebut dan terima kasihnya kepada lelaki tadi. Ini kalau kata ambil satu perumpamaan dunia, dah grad, kemudian orang tolong, dapat pula kerja, tak seronok ke kita? Thank you, kita kata. Thank you very much, kita kata. Oh, seronok dapat kerja, orang bantu tolong. Yalah, zaman hari ni tuan-tuan, tak ada orang dalam ni, tu saya cakap lah. Hak kerja kerajaan lagi lah tuan-tuan. Iklan tu wayang je, dah ada dah semua nama-nama tuan-tuan. Buat syarat aja iklan tu tuan-tuan. Jawatan kosong, penolong pengarah. Oh, kita tengok nak dekat 15 guni orang tu resume tuan-tuan. Dah ada dah. Orang tu tanyalah orang yang duduk di JPA ke apa benda ni, tahulah macam mana tuan-tuan. Dah ada dah. Tu usah kata ni PBT ni, Majlis Daerah Kuala Kangsar, Majlis Bandar Ipoh MBI. Dah ada dah. Pelukis plan dah ada dah. Cuma yang ni mungkin banyak betul kosong dia. Pekerja am. Yang ni tuan-tuan. Hak ni minta lah. Sebab tahulah pekerja am ni boleh masuk sebulan berhenti. Tak lalu orang sakit pinggang. Kerja apa Mika Yop? Ngorek longkang. Tak ada lah. Hak ni mana ada tuan-tuan? Hak kita tengok yang ikut lori sampah. Ada orang Melayu kita. Boleh kira kot. Sebab saya berani cakap. Hak saya pernah kerja pekerja am, pekerja rendah awam, sambilan, gaji RM11 tuan-tuan. Majlis Bandaraya Ipoh, ikut lori sampah. Nun tempat dia di Buntung. Buntung tu tempat letak motor, kemudian naik lori. Saya punya kawasan kutip di Kantan, Tasik, Cemor, Cepor. Itu kawasan saya. Allah, mongkok tuan-tuan, ngutip sampah. Kena pula nak kongsi Pak Coy. Tuan-tuan. Bangkai orang je tak ada dalam tu tuan-tuan. Punya kita kata bukan senang tuan-tuan. Hari ni mana kita nampak sangat anak-anak kita Melayu yang kerja ikut lori sampah. Bangla, Nepal, Indon, ya. Kita kata ini foreigner, kita nampak ya. Kadang-kadang kita tengok driver lori pun ya ke orang Melayu ni. Tapi cuma dia fasih cakap Melayu je tuan-tuan. Kita kata boleh pula dia dapat lesen lori. Wallahu alam. Memilih tuan-tuan hari ni. Kerja susah sikit. Macam mana kita nak maju? Tuan-tuan pergi England, tuan-tuan pergi Barat, tuan-tuan pergi UK, tuan-tuan pergi Europe. Hak kerja yang betul-betul lori sampah, orang depo, tak ada orang foreigner. Mana ada tuan-tuan nak kerja lori sampah di England, di Scotland, di Ireland. Kita boleh tengoklah tuan-tuan. Tak ada orang lain. Kalau Scotland, Scottish, kita boleh tengok. Depo orang depo sendiri yang buat. Cuma gaji jangan tanyalah. Kalau saya tadi gaji RM11, tuan-tuan, gaji depo sehari mau 150. Yang tu lajulah orang nak kerja. Memang gaji mahal lah. Tapi baloi lah tuan-tuan dengan kerja macam tu gaji mahal. Hari ni kita tengoklah. Terlalu memilih kerja kita sampai anak-anak kita semua. Tak apalah. Daripada aku kerja ikut lori sampah, daripada aku kerja nun cat divider jalan apa sini bawah PBT, lebih baik aku lepak di kedai burger lagi bagus. Bukan jual burger, lepak di kedai burger. Berapa ramai berkenjoh meremut tuan-tuan. Dapat rokok 2 batang 3 batang dengan motor kapcai lebih kurang. Cukup malam minggu duk perat, kemudian baring sikit, nun kaki ke belakang, kepala ke depan macam Superman, tak payah tekan berat. Hum malam minggu tuan-tuan. Jadi dah tuan-tuan, anak-anak kita hak tu kira proud sangat dah. Yang penting Malaysiaku. Malaysiaku ni tuan-tuan, hak yang menguasai siapa dia hari ni tuan-tuan.
Hak yang menguasai hari ni siapa dia? Itu tak menung kita. Hak negara kita. Tapi nampak salah siapa tuan-tuan? Menung balik. Yalah Ustaz, kami ni tak tahulah berapa hari lagi nak hidup. Lantak demo lah kan? Demo punya pasal lah. Zaman depo nak jadi apa, itu cara depo. Dan kita nampak hari ni ialah yang kita takut khawatir nanti penjajahan akan berlaku semula. Wallahu a'lam. Baik, sambung balik. Kemudian disebut lagi oleh tuan kitab, ni muka surat sebelah tadi, kalau beginilah keadaan manusia dalam urusan dunia, maka apakah terasa pelik redha dengan ketentuan takdir Allah? Bahkan sesiapa yang mensyukuri Allah di atas pemberian peluang seumpama ini untuk mendapat balasan pahala yang besar dengan nikmat yang berkekalan. Yang ni bukan kata mudah. Kita nak mensyukuri di atas apa juga keadaan musibah sampai Allah nak bagi nikmat ni, kira nikmat ni sampai akhirat. Yang ni tuan kita bagi tahu supaya kita kena ambil perhatian. Kalau orang yang boleh terima ketentuan takdir Allah, maka itu maksud mereka syukur. Adapun hukum redha dan syukur adalah digalakkan manusia akan diberi ganjaran dengan berbuat demikian, dan ia tidak berdosa dengan tidak redha atau syukur. Ini adalah antara rahmat Allah kepada manusia, kerana tidaklah semua orang mampu melakukannya, dan tidak juga kebanyakan mereka. Ia adalah kedudukan yang tinggi yang tidak dapat dicapai kecuali sebahagian kecil manusia sahaja. Ini yang Allah sebut, inna hadaina sabil, sesungguhnya kami dah bagi tunjuk jalan sabil. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ada sebahagian mereka yang syukur, ada sebahagian mereka yang kufur. Tak semua orang boleh jadi orang yang bersyukur di atas nikmat, di atas musibat. Hak nikmat mungkin tu pun dapat nasi, tengok pula maklubah, kapsah, tengok pula lamb pula lagi, nasi mendi pula lagi. Nak baca doa pun boleh terlupa tuan-tuan. Bukan orang Kuala lah, ni orang jauh ni. Nak sebut bukan senang tuan-tuan. Kita dapat tertarik tu nak bismillahirrahmanirrahim, belum tentu. Silap-silap Rom tertarik ni, betul-betul aku dah lama mengidam, lama dah tak kena tertarik ni. Tak sempat nak bismillah. Bukan nak baca doa apa, bismillah je pun dah lupa. Tu nikmat. Kita rasa boleh syukur ataupun tidak. Bangun tidur ni, kita kata pagi tadi, berapa ramai yang betul alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebaiknya kita bangun tidur jangan terus bergerak, jangan terus berjalan. Bangun tidur tu kejap. Tapi janganlah kejap tu sampai luat menung pejam mata, boom balik, tak jadi tuan-tuan. Tahajud tinggal lah. Dia sekejap tu ambil lebih kurang berapa saat ataupun minit lah, kita kata 1 minit, untuk mengucap alhamdulillahillazi ahyana. Jangan kelang kabut. Baca elok-elok. Bangun tu steady, bukan bangun tu bangun stand up. Dia bangun tu duduk sekejap tertilam. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Faham maksud juga. Segala pujian bagimu ya Allah, yang telah menghidupkan kami setelah mana engkau mematikan kami, dan kami akan dikembalikan, wa ilaihin nusyur, akan dikembalikan kepadamu. Berhenti sekejap, jangan terus bergerak. Menghayati. Kita dapat tak? Dapat. Tak kira lah sambil duduk pejam mata baca doa pun jadilah, tak apa. Tapi janganlah pejam mata terus boom lagi, itu tak jadi. Dia kena ambil macam tu. Supaya apa dia? Nikmat ni. Aku bangun tidur balik ni, nikmat ni. Dan aku bukan takat bangun tidur, aku nak raka'ataini tahajud. Paling kurang fatahajud raka'ataini, 2 rakaat tahajud jadi. Tutup pula dengan witir, sebab selepas Isyak tadi tak witir. Maka bila kita bangun ni sebelum subuh ni, tutup dengan witir. Paling kurang pun 1 rakaatin. 1 rakaat dapat. Kira dapat tahajud, witir. Dapat kita kata menghidupkan sebahagian daripada malam. Itu maksud kita nak amalkan. Sebab bila sebut alhamdulillah tu kata puji-pujian bagi Allah. Allah dulu. Macam makan tadi, lepas makan, lepas tertarik, alhamdulillah. Paling kurang alhamdulillah. Tak sebut dengan lidah pun dalam hati, alhamdulillah, syukur. 2 orang pula belanja, lagilah, terima kasih bang, terima kasih Ji, kan. Yalah, dia memang dah ada niat. Baru nak pencin.
dan baru nak dapat pula duit gratuity, contohlah. Kan? Jom ustaz malam ni. Ke mana? Jomlah ustaz, banyak tanya ikut jelah. Ikut Allah. Hidangan, nasi mandi, ya Allah. Kepala kambing dia hidangkan tuan-tuan. Ni contohlah aku ada malam ni, tak ada saya balik dari Ipoh apa nak kata. Bayangkan tuan-tuan, kepala kambing, kepala kibas letak satu talam. Oh, memang favorite dah tuan-tuan. Siapa tak nak? Dia biasa dah kalau kita kata kambing bahagian paha ke bahagian rusuk, tu dah biasa. Tapi ni sekali lantak ni tuan-tuan, kepala kambing. Oh, dengan gigi-gigi tu. Jangan fikir gosok kedak gigi ni, ada fikir dah. Kira dah rendam masuk dalam rempah ratih apa semua dah diperam tu, hampa balun aja. Al-bantayun wal sapuyun wal balunun wal makanun wal licinun. Tu jangan cakap banyak. Dan tuan, orang belanja macam tu. Terima kasih Ji. Mudah-mudahan murah rezeki, mudah-mudahan panjang umur diberkati. Cukup doa macam tu. Tanda tadi kita syukur di atas rezeki nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini adalah antara rahmat. Maknanya rahmat Allah, orang yang sentiasa bersyukur. Ia adalah kedudukan yang tinggi yang tidak dapat dicapai kecuali sebahagian kecil manusia sahaja. Nampak? Tuan kita bagi tahu, tak ramai. Imma syakira wa imma kafura. Sebahagian yang bersyukur, sebahagian kufur. Dalam ayat yang lain Allah kata qalilan ma tashkurun. Sikit sangat, qalil orang yang bersyukur, tak ramai. Hanya orang yang fa'tabiru ya ulil albab, yang memikirkan, yang ada rasa iman takwanya kepada Allah. Sebahagian para ulama berpendapat bahawa redha itu juga wajib. Setengah ulama kata redha itu adalah wajib. Kena wajib, bukan kata sunat lagi dah, wajib. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kami sebutkan sebelum ni. Maknanya makam yang paling tinggi daripada sabar. Sabar tu bawah redha, redha tu atas. Walaupun macam tu ada setengah kata wajib, ya. Ini fatwa daripada Ibnu Taimiyah yang mengatakan wajib redha itu. Sebagian ulama kata tidak, ya, tidaklah menjadi suatu kewajipan. Baik, habis kita punya huraian perkara yang keempat, dan kita pergi kepada perkara yang kelima. Ini bukan yang keenam, tentang kena correction sikitlah pembetulan. Ditulis ni keenam, sebenarnya kelima. Baik, yang kelima kita pergi sikit, had mana yang kita boleh habis ni. Sesungguhnya antara faktor yang membantu kejayaan seseorang dalam ujian dengan musibah adalah sebagai berikut. Ini tuan kita listkan antara faktor yang nak bantu kejayaan satu orang bila mana Allah uji dengan ujian musibah. Apa dia di antara faktor? Yang pertama, musibah ini sekalipun besar, namun terdapat di dalamnya kelembutan, kerana ia boleh menjadi lebih besar dan agung. Maka hendaklah memuji Allah kerana terjadi demikian dan tidak terjadi lebih besar lagi. Nampak tuan-tuan? Dia boleh reda. Ni tips ni, maksud dia faktor yang membantu kita nak hadapi ujian musibah ni. Macam mana kita punya perasaan bila kita nampak tadi, dengan keadaan yang kita ingat Allah. Dalam ingat Allah ni maknanya tahmid, memuji Allah. Yang tadi alhamdulillah. Takkan hilang beg tangan kena ragut pun alhamdulillah. Depa tak faham. Bukan maksud kita kata syukurlah beg aku kena rampas. Bukan maksud macam tu. Rampas lagi. Bukan macam tu. Bukan macam tu tuan-tuan. Dia tak sabit macam yang kita faham. Alhamdulillah tu kira tak apalah, macam kita kata padan muka macam tu. Bukan macam tu. Dia bila kita syukur ni alhamdulillah, maknanya kita redha. Tingkatan ni tak ramai yang boleh, yang mampu boleh buat macam tu. Seperti mana menurut apa kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah wanita. Ibu sekalian, Rabi'atul Adawiyah menyebut satu orang yang dikira orang yang betul-betul sabar, yang betul-betul redha, maka apabila dia dapat nikmat pun dia akan tahmid alhamdulillah, maka ditimpa musibat pun dia menyebut alhamdulillah. Ini pandangan pendapat kata Rabi'atul Adawiyah. Senang ke nak buat? Semua akan jawab, ustaz, payahlah ustaz. Hak nikmat tu okey lagilah, itu pun tadi tertinggal juga. Hak musibat nak sebut alhamdulillah, jenuhlah. Kita langgar kita orang alhamdulillah. Isteri dengar oleh macam abang nak meninggal ke apa? Bukan masalah nak meninggal. Masalah suami nak
praktiskan apa yang kita mengaji ni malam ni. Keluar daripada Masjid Ridwaniyah, tiba-tiba entah macam mana gang langgar kita orang. Kita datang dengan isteri, tiba-tiba bila gang belakang kita orang, kita suami tadi alhamdulillah, isteri tadi kan mari sekali dengan suami. Tak faham ku Salim din sebut tadi. Nampak kan, isteri pun kata, bang takkan kita langgar kita orang sebut alhamdulillah ke? Nampak? Iyalah, memang antaranya kita kena sebut dulu Masya Allah kan, Allahu Akbar. Itu biasa, yang mula-mula terpacul daripada lidah ni biasa tuan-tuan. Kalau orang yang biasa zikir, orang yang dah, dia akan sebut antaranya Allahu Akbar. Kalau kereta dilanggar kereta orang ke, ataupun berpusing ke, ataupun apa juga keadaan kemalangan, aksiden, mulut ni dia boleh Allahu Akbar. Tiba-tiba suddenly dia boleh sebut Allahu Akbar. Sebab apa dia? Antara dia dah amalkan. Mulut dia automatik Allahu Akbar. Tak macam orang melatah. Orang melatah ni macam-macam lah. Oh, burut. Burut, apa benda burut kita tak tahu. Itu ada juga burut. Kadang-kadang sebut benda-benda yang tak patut pun ada. Yang jenis kuat melatah. Orang kita pula jenis suka bila orang tu melatah. Lagi seronok dia. Lagi seronok dia kacau. Sampai baling sejadah ada tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan, depan mata tuan-tuan. Ni lepas maghrib ni habis. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia gulung sejadah ni tuan-tuan. Dia pergi balik dekat kawan dia. Kawan tu melatah. Seronok dia macam tu. Kita kata jenis al-haru wal biru jenis orang ni tuan-tuan. Dia seronok tengok orang melatah. Apatah lagi sebut benda-benda yang yang tu lagi syok. Kalau sebut Allahu Akbar tu jarang sangat. Sambung lepas azan. Ya. Apa dia? Sambung bila azan. Sambung. Azan ya? Azan ya? Azan. Ada. Ada azan ya? أشهد
Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salatul qaim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, yang kelima tadi, faktor yang membantu kejayaan seseorang di dalam ujian musibah. Yang pertama, musibah itu sekalipun ia besar namun terdapat di dalamnya kelembutan. Apabila tadi disebut orang itu selalu memuji Allah, dia jadi ringan walaupun berat. Diriwayatkan bahawa salah seorang yang soleh ditimpa sejenis penyakit pada kakinya. Kemudian sakitnya mulai merebak. Lalu doktor memutuskan untuk memotong kakinya. Macam kita kencing manis lah, ada betis ni. Apabila kakinya dipotong, lantas dia pengsan. Setelah ia sedar kembali, lalu ia diberitahu bahawa salah seorang anak lelakinya terjatuh dari atas bangunan lalu meninggal. Allah. Pertamanya dia punya masalah, kaki dia kena potong. Sedar-sedar tu ada berita bagi tahu anak lelaki dia pula jatuh bangunan dan mati. Dua kali dah musibah. Apabila ia mendengar berita tersebut, lantas ia berkata alhamdulillah. Ini saya sebut tadi. Musibah ni boleh tak sebut alhamdulillah? Boleh. Ni disebut tadi. Satu orang yang soleh, dia menyebut alhamdulillah, ya Tuhanku, sekiranya engkau mengambil sebahagian daripada anggota aku, maka masih tinggal lagi banyak anggota. Dan jika engkau mengambil seorang anak aku, maka masih tinggal lagi beberapa orang anak. Maka tidak ragu-ragu lagi bahawa kesyukurannya kepada Allah itu adalah kerana ia mengetahui bahawa musibah itu mungkin berlaku lebih besar lagi daripada apa yang telah berlaku itu. Faham tuan-tuan? Artinya akhirnya bila mana dia menyebut alhamdulillah tu rasa lain. Walaupun ditimpa, kita kata sudah jatuh ditimpa tangga, diri dia sendiri kaki kena potong, kemudian sedar-sedar daripada pengsan, anak dia pula jatuh bangunan mati. Dia boleh kata alhamdulillah, aku punya kaki kena potong, tapi kaki kiri aku ada lagi, kaki kanan dia yang kena potong. Hak kaki je yang potong, tangan dua-dua ada lagi. Hak kaki je kena potong, mata dua-dua, telinga ada lagi. Dia maksudkan maknanya ada lagi nikmat yang banyak selain daripada satu nikmat yang dah hilang. Nampak tuan-tuan? Ini orang yang bersyukur, makam dia tinggi. Dan kalau sekiranya dia kata anak aku seorang mati, aku ada 6 orang, ada lagi 5, seorang je mati, tak kuat lagi tuan-tuan, tak kuat lagi. Yang kata anak kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam 14 orang, Allah matikan semua 14 orang, seorang pun tak tinggal. Macam tuan-tuan, kita boleh hadapi macam tu ibu tuan-tuan. Ya Allah, 14 orang anak Nabi Ayub ni habis. Isteri ramai, cuma tak sebut berapa orang, dan tinggal seorang je daripada ramai isteri Nabi Ayub. Allah uji. Hak yang sakit yang kita dengar Nabi Ayub ni ujian sakit kulit pun tak disebut sebenarnya sakit kulit macam mana. Cuma kalau kita melihat dalam tafsir cerita Nabi Ayub punya ujian sakit ni, hanya disebut, dikhabarkan sakit dia ni dia tak boleh uruskan diri dia sendiri, perlukan bantuan daripada orang lain. Isteri dia lah yang tinggal Kak Rahmah. Nabi Ayub habis semua anak. Hak ni boleh kata lagi lah, kalau 6 orang, 5 orang lagi, baru seorang mati. Macam mana pun tadi, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tingkatan yang tinggilah kita kata. Dan tidak syak lagi bahawa segala musibah dunia yang melibatkan nyawa, keluarga dan harta jauh lebih ringan
daripada musibah di dalam agama. Mohon berlindung dengan Allah. Apa maksud musibah di dalam agama, tuan-tuan? Yang kalau kata tadi musibah melibatkan nyawa, keluarga, harta. Tapi kalau musibah dalam agama ni, contoh kita ambil ni puak-puak yang riddah, golongan murtad. Na'udzubillah min zalik. Oh, yang ni berat. Golongan murtad ni tak tahulah nak kata musibah apa yang kita kata lebih berat lagi. Kalau musibah, katakanlah ahli keluarga kita salah seorang ni murtad. Oh, yang ni berat. Dan tak mau mengaku pula tu. Dan tetap di atas penderian dia mengatakan ajaran yang dia belajar dan amalkan betul. Yang ni haru, ini ni karut. Dan kita tahu dah bahawa musibah hak agama ni bila murtad ni watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Maknanya dia pisah diri dia dengan agama. Dia tak hidup dah dalam agama Islam. Semayang tu tak saya ceritalah. Menghalalkan perkara zina. Oh, lagi berat. Ini yang kata musibah agama. Menghalalkan perkara zina, walhal benda tu haram. Menghalalkan amalan riba umpamanya, ribawiyah. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Itu dah clear, dah jelas. Yang katakan dalam Quran disebut. Bila mana ini berlaku, makna musibah di dalam agama. Musibah dalam agama. Dia kata apa ada dalam Islam ni payahlah, nak makan pun jenuh, minta zakat pun banyak sangat birokrasi. Baik aku pergi gereja, tengok duduk dalam gereja kan syok, makan orang tanggung, tak ada duit bagi duit, kemudian bawa pergi klinik, hospital kalau sakit. Duduk dalam Islam. Aku pergi pejabat zakat ni dah dekat 14 kali dah. Tengok pun tidak. Contoh, ini contoh lah tuan-tuan. Ini pun masalah juga kan. Dia jadi fitnah ni tuan-tuan kadang-kadang. Sebenarnya bukan tak bagi duit zakat, bagi. Tapi mereka ni, puak-puak ni kadang-kadang beli dadah. Saya tahu tuan-tuan, pernah kerja lembaga zakat Selangor 15 tahun. Dia pecong tuan-tuan. Ada yang jenis cong betul. Dia pergi kaunter zakat Kajang, dia kata dia hilang duit. Dia pergi kaunter zakat di Rawang, dia kata dia punya kerja kena buang. Macam-macam lah. Orang yang sama, kita trace daripada IC number. Ui, merata dah dia pergi ni. Banting, Hulu Langat, Kuala Langat, Tanjung Karang, Sungai Besar. Merata dah pergi dah. Ada yang dapat duit zakat beli nombor. Tu pun jadi. Ada, jangan kata tak ada tuan-tuan. Dapat duit zakat, dia pergi kedai nombor. Dia kena nombor pula. La ilaha illallah. Dia main pula arba'atun digitun maghnum. Ada jenis yang mustahik zakat, penerima zakat ni bukan takat main nombor, kena takat khalwat pun ada. Ada kes, jangan kata tak ada. Tu kata pengalaman. Macam-macam tuan-tuan, jenis macam ni. Habis tu nak bagi zakat berterusan, macam mana? Kita tak boleh bagi sebab syubhat. Dia syubhat. Okeylah, kita kata khalwat tu mungkin ni sikit. Kita ambil main nombor. Duit orang bagi zakat, dia pergi main nombor. Duit orang bagi zakat, dia berjudi. Tu nak buat macam mana? Hak tak semayang tu kira boleh lagi lah. Kita duduk asuh, kira urut kepala sikit, embuh-embuh hubung kepala. Ni yang jenis main judi ni bukan boleh embuh-embuh hubung kepala kan? Dia memang itu dia punya tabiat. Bagi duit zakat dah berapa banyak. Bukan main sikit-sikit. Dia tekan 100 big, 100 small tuan-tuan. Nun, kedai 4 Magnum nombor ni. Yang main nombor tahulah. Bukan orang masjid lah, ni orang luar. Tapi atas pengalaman kawan-kawan. Itu je kita tumpang. Atas pengalaman kawan-kawan. Tu yang tahu tu. RM100 big, RM100 small. Kawan saya lah. Tapi dah hijrah lah. Alhamdulillah. Bayangkan dapat duit zakat. Habis duit 200 tahun situ. Itu. Mungkin tak kata benda ni tak keterlaluan. Ada yang minum arak pun ada. Jenis fakir miskin. Jenis macam ni. Dapat duit zakat. So banyaklah faktor yang kita nampak sebab patut-patut kita bagi ataupun tidak. Jadi begitu. Kemudian kita habiskan sikit lagi tu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami dalam agama kami dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebesar-besar tumpuan kami. Itu yang di akhirnya ditutup dengan doa. Maknanya minta jauh lindung daripada Allah yang itu musibah di dalam agama. Macam mana pun terseksa kita, derita kita dalam Islam, jangan sampai kita keluar Islam. Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Terlalu ingin kata Allah puak-puak ahli kitab Yahudi dan Nasrani untuk cabut iman di dada orang-orang Islam setelah mana mereka beriman. Dia pun nak cabut, nak rentak. Ini memang usaha depa.
Kalau kita rapuh iman kita, nampak akhirnya musibah dalam agama, tergelincir. Banyak lagi lah benda-benda yang boleh jadi kita ni buat masalah di dalam agama, dan kita jadi orang yang disebutkan tadi, musibah di dalam agama ni lebih besar daripada kehilangan nyawa, kehilangan harta yang disebut oleh Tuan Kitab. Itulah lebih kurang uraiannya pada perkara yang kelima, yang pertama. Dan perkara yang kelima, yang kedua, insya-Allah kita sambung pada kuliah bulan depan. Wallahu alam. Ada di belakang tu tabung seperti mana biasa yang saya bawa untuk apa dia menampung kos operasi pengurusan Mahat Tafiz Al-Khalidiyah, yang overhead, kos overhead tiap-tiap bulan ni, kalau bisnes disebut kos overhead, yang terpaksa dibelanjakan lebih kurang 24,000 sebulan tuan-tuan. Bayaran yuran tak capai pun, ya. Tu yang banyak kena usahalah, di samping projek-projek ekonomi yang dilihat mungkin ada potensi untuk apa dia nak, orang kata apa dia nak survive, ya, nak hidup betul-betul dalam jangka masa yang mungkin kita ambil 5 ataupun 10 tahun. Ni kalau tuan-tuan yang ada niat nak berzakat, menyumbang, infak ataupun wakaf, ada tabung di belakang, insya-Allah doa kami mudah-mudahan usia dipanjangkan oleh Allah, diberkati, dan rezeki Allah murahkan, dan mudah-mudahan kesihatan yang baik, insya-Allah mendapat balasan yang cukup besar pahalanya di sisi Allah di akhirat kelak, syurga di akhirnya nanti, insya-Allah. Terima kasih kepada yang menyumbang, mewakaf dan berzakat. Mudah-mudahan Allah terima. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabban, Islam dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.